alright, dah buat bayaran tadi dekat NetKL, biasanya kita akan dapat, bila dah siap buat bayaran, dia akan dapat email lah. Okay, dia akan dapat email untuk purchase. Okay, sebelum dia sahkan, dia akan bagi invoice. Alright, lepas tu dia akan bagi kita punya confirmation, invoice payment confirmation yang buat kita dah bayar lah. Boleh check biasanya ada 3-4 email juga. Alright. Okay, ni dia dah sahkan yang kita dah buat bayaran. Okay, and then kita pergi lagi, dia ada lagi banyak sini, saya ambil salah satu je. Nanti akan ada dekat email awak semualah. Okay, cPanel information. cPanel ni adalah untuk kita login kita punya hosting. Alright, untuk kita set up kita punya hosting, macam mana kita nak download WordPress dalam ni lah. Alright, so dia ada kat sini. Okay, so kita pergi dia punya URL ni, kita open new tab lah, lagi senang. Alright, kita buka. Alright, new tab ni dia ada cPanel login. Okay, cPanel login tadi, kita balik kepada kita punya email tadi. Okay, kita balik kepada kita punya email. Lepas tu dia ada macam username dengan kita punya password tadi. Alright, kalau buka dia ada macam cPanel login macam ni. Okay, dia ada username yang tadilah, yang kita ada dekat email tadi dia tunjuk. Yang password pun dia ada dekat bawah tu, bawah ni sekali lah. Alright, cari email yang cPanel login ni. Okay, so bila login dia akan keluar macam ni. Ini kita punya setup untuk hosting. Kita nak setup macam email ke, kita nak download WordPress ke, semua di sini lah. Alright, dia ada macam-macam dekat sini. Tapi kita nak download WordPress lah. Okay, untuk senang kita buat kerja lah. Bagi saya pakai WordPress sebab banyak plugin yang best-best dekat sana. Alright, so di sini kita boleh installkan untuk WordPress. Okay, kita tekan je gambar WordPress tadi, W tu, and then kita ambil install now. Okay, bila klik install now, okay, dia ada kat sini kita punya domain tadi dah ada. Lepas tu kita punya site name ni kita boleh letak lah nama apa yang kita nak dekat blog kita tu, nama kita punya page, nama kita punya brand lah. Okay, admin username ni admin untuk login ke WordPress. Okay, login cPanel, login untuk kita setting hosting lain, login untuk setting website lain. Jadi untuk setting website guna WordPress, kita masukkan kita punya admin username dengan kita punya password sendirilah. Okay, yang ni isi je satu persatu. Okay, admin email ni saya tukar sebab saya belum set up lagi dekat cPanel tadi. Kita punya email dekat nak pakai azizirozali.com baru nampak kemas sikit kan. Orang customer pun tahu yang kita ada website bila kita pakai email tu. Tapi sementara tu kita pakai dulu email yang biasa pun boleh, Gmail ke Yahoo ke. Tapi saya dah set up, saya boleh letak azizirozali.com lah, itu email saya. Okay, yang ni kita tanda je semua. Okay, ataupun okay, yang ni tanda je lah semua. Alright, so any advanced option boleh pilih. And then yang ni yang ni default je, tak payah apa-apa, just tekan install lah. Yang ni boleh baca dulu lah kalau sebelum install tu, default lain yang option lain yang anda nak lah. Tapi yang saya basic, saya ambil default dulu. Kita tekan je install. Alright, okay, so dia ambil beberapa minit untuk kita set upkan kita punya WordPress ni. Untuk install bergantung pada line masing-masing lah. Alright, so dia akan install kita punya WordPress. Okay, so congratulations, software has been installed. Alright, so di situ dia ada nampak kita punya admin URL. Kita tekan admin URL tu. Okay, itu kita punya site azizirozali.com. Okay, dah ada dah. Okay, boleh buka new tab. Okay, ini kita punya blog yang belum siap lah. Ini dah kita website kita yang belum kita buat apa-apa lagi. Tara, website anda dah ada dah, cuma belum buat lagi lah. Okay, so seterusnya macam mana nak buat website lagi cantik? Tekan yang administrative URL. Okay, buka in new tab. Alright, so bila kita dah klik tadi, dia akan keluarlah WordPress. Okay, dia terus keluar macam ni. Alright, ini WP Central. Kalau kata nak pakai benda ni multiple lah, boleh pangkah je benda ni, tak ada masalah. Alright, okay, alright, so yang ni kita pangkah je dulu.
Okey, dia akan keluar yang macam ni, customize your site. Nanti kita boleh pilih lah kita punya tema dan sebagainya. Alright. Ini customize your site. Lepas tu boleh tukar kita punya tema. Tema ni maksudnya warna dia punya, kita nak tema yang macam mana kita punya website ni. Okey, boleh tekan yang tu, dia akan keluar yang macam ni lah. Yang ni kalau kita nak tukar pun boleh. Yang ni dia bagi contoh yang dah siap ada dekat tema yang dekat WordPress lah. Kita boleh tukar yang mana kita nak. Macam-macam ada. Alright. So macam-macam yang berminat, nanti boleh cari wordpress.org team. Yang ni developer lain buatkan tema ni dah siap-siap, boleh ambil je untuk dia orang, kita guna pakai. Tapi kalau yang biasa yang berbayar tu dia lebih advance lah. Tapi yang ni ada yang berbayar dan ada yang berbayar pun kadang dia suruh guna dulu untuk free features. Ini terpulang anda nak pilih yang mana punya tema, yang mana anda sukalah untuk website anda. Tema-tema ni banyak. Boleh pilih lah. Ni benda menjimatkan lah. Dan kita bukannya expert bahagian nak buat coding apa semua kan. So kita pakai je tema yang ada. Beratus, beribu tema dekat dalam WordPress ni. So masa ni lah kita nak cari yang mana yang berkenan di hati lah. Okay, so saya cari biasanya saya akan cari yang mana saya rasa macam senang. Dan saya nak cari yang e-commerce punya lah. Sebab saya nak buat yang contoh yang macam Shopee, Lazada punya ni. Ada yang kedai-kedai lain yang nampak cantik tentang kedai untuk apa, e-commerce website lah. Macam-macam ada kat sini. So anda boleh pilih yang mana berkenan di hati. So lepas ni awak pun sendiri boleh buat website Shopee seperti Lazada. Cuma macam mana nak tarik trafik tu, yang tu kita belajar kemudian lah. Kita belajar dulu cantikkan kita punya website. Okey, kalau kedai kita di Facebook, itu bukan kita punya website, itu Facebook punya. Kita tumpang berniaga di situ. Macam Lazada dengan Shopee juga, kita tumpang berniaga di situ. Ini kita cari, kita buat website yang sama taraf dengan Shopee dengan Lazada, sama taraf dengan Facebook. Cuma macam mana kita nak tarik trafik. Trafik ni maksud kita nak tarik orang ramai datang ke website kita sahaja. Okey, yang tu nanti saya akan share lagi untuk video yang Google Ads ke mungkin. Tak adalah untuk video kali ni. Okey, yang ni saya bercakap soal tema saja, macam mana nak customize. Okey. So anda boleh install dan preview yang mana yang anda nak. Boleh install lah, install dan boleh gunakan mana tema yang anda nak. Terpulang. Cara untuk set up benda lain sama, cuma yang macam WooCommerce, Elementor sama. Cuma tema anda boleh pilih berbeza, dengan saya pun tak ada masalah. Cuma kalau pilih tema yang berbeza mungkin kena explore lebih lagi lah. Tapi boleh pilih, jangan takut. Sebab ini anda boleh tukar bila-bila masa je anda pergi kedai, ikut mood anda lah. Okay. So bila kita dah install, okay, bila dah install dia akan keluar kita punya tema tadi yang kita pilih lah. Yang ni terpulang kepada anda. Saya ulang sekali lagi, yang ni terpulang kepada anda, yang mana anda nak pilih. Okay, pilih macam ni, dia akan keluar macam ni lah. Okay, alright. So saya rasa itu saja untuk video kali ni. Okay, macam mana nak download WordPress dan juga setting tema. Okay, jumpa di lain video. Bye.